Okey, baik. Um, saya tak tahu kalau boleh dengar suara ke tak. Sekejap saya tanya Benz, dia dengar tak suara? Dengar suara. Hello, dengar tak suara? Dengar? Dengar tak? Ke nak cakap kuat sikit? Hello? Hello? Dengar suara tak? Hello? Um, Dengar tak Benz? Dengar, okey. Dengar, okey. Okey, terima kasih ya. Nadia Cholera Voltolivius. Okey. Baik, terima kasih ya Benz dan Kuliah Buku kerana menjemput saya untuk bercakap pada hari ini. Kita lewat sikit sebab masalah-masalah teknikal. Um, saya rasa kamera saya tak berapa sharp, tapi tak apa. Saya harap boleh dengar ya. Semua orang dengar. Okey, terima kasih. Baik, okey. Uh, terima kasih. Um, Jadi untuk siri kebat 2020 ini kita bercakap tentang vaksin yang kita hari-hari dengar sekarang ya. Macam-macam cerita dan macam-macam hal. Jadi sebelum ni saya ingat dalam tahun lepas macam tu. Sekejap. Okey. Okey, dalam tahun lepas, Kubu dah ada buat satu pembintangan ya tentang vaksin. Vaksin yang umum lah, yang dalam program imunisasi kerajaan Malaysia untuk bayi dan juga untuk orang-orang yang tertentu lah. Jadi untuk hari ini kita bercakap tentang vaksin COVID sahaja. Ya, setakat yang saya tahu, setakat yang ada dalam news lah yang kita akan bercakap hari ini, dan juga tentang COVID, tentang vaksin yang kita akan gunakan nanti dalam tahun depan. Baik, apa yang saya nak cakap? Okey, baiklah. So, disebabkan vaksin ini pun baru dan dengannya company yang akan jual kat kita tu pun menggunakan teknologi yang sangat baru, yang pertama kali diperkenalkan, pertama kali digunakan dan pertama kali diberikan kepada pesakit ataupun kepada orang ramai. Jadi banyaklah persoalan yang ditanya. Jadi saya pun ada buat sikit tanya kawan-kawan apa yang sebenarnya yang orang nak tahu tentang vaksin ini, yang kita tak tahu, yang kita rasa ragu, yang kita rasa tak berani nak terima vaksin ini kan. Jadi, okey, secara umumnya vaksin yang baru ni, yang katanya mRNA vaksin ni, sama saja dengan vaksin-vaksin lain cara dia bekerja. Kita masukkan ke dalam badan kita, lepas tu sistem imun kita akan bertindak balas, dia akan mengenal pasti bahan yang kita masukkan ke dalam badan kita tu, lepas tu dia akan membina satu memori untuk dia ingat. Lepas tu nanti bahan tu akan hilang lah, akan dikumuhkan dari badan kita dan sistem imun kita akan ada satu memori tentang bahan yang masuk ke dalam badan kita ni. So lain kali kalau bahan yang sama masuk lagi ke dalam badan kita, sistem imun kita akan membina apa ni antibody untuk melawan bahan itulah. So itulah konsep vaksin ni, sama je. Cara mechanism of action dia, macam mana mekanisme tindak balas dia sama untuk vaksin yang ini juga, vaksin yang COVID ni juga. Jadi apa lagi? Okay. Jadi sains pula. Yang hari ini kita cakap pasal sebab ini yang mula-mula sekali yang kita akan terima um, uh, mRNA ni. Jadi inilah yang kita akan bercakap sikit. Saya akan beritahu sikit tentang sikitlah teknikal tentang vaksin ini.
saya tulis so that saya tak lupa dia punya flow perjalanan pembentangan ini. Jadi okey, secara konvensional dia macam mana, ini sudah pun dibentangkan tahun lepas ya, oleh pembentang yang lain lah. Secara konvensionalnya macam mana kita buat vaksin? Um, kita kena ada satu virus yang kita nak vaksin, yang kita nak um, yang kita nak antibody kita lawan. Macam mana nak cakap benda tu Yang kita nak yang kita nak cegah daripada jangkitan itu. Jadi kita ambil virus tu, kita sama ada kita inactivate dia, um, hapuskan keupayaan dia untuk replicate, ataupun kita lemahkan dia, masukkan ke dalam badan kita, and then lain kali antibody kita akan tahu. Jadi untuk mRNA ni kita tak gunakan, bukan kita lah, mereka tak gunakan vaksin virus tu. Dia ambil satu bahagian kecil saja daripada virus itu. So nama dia mRNA sebab dia ambil maklumat daripada RNA virus itu untuk masukkan ke dalam badan kita. Jadi okay, so technical lah benda ni sikit. Dia macam ni, kita ada, badan kita ada DNA dan juga ada RNA. DNA ni kita tahulah masa form 4 dulu kita dah belajar dah dekat sekolah. DNA ni mengumpul maklumat, dia menyimpan maklumat-maklumat genetik kita. Lepas tu RNA ni tugas dia ialah untuk membina protein. Jadi dia macam tapak kepada pembinaan protein. Dia macam acuan untuk membina protein. Dan kalau kita ingat protein ni kan dia macam jujukan asid amino yang panjang. Jadi RNA ni pun dipanjang. Dia macam satu siri macam kereta api yang ada gerabak-gerabak macam itu. Jadi acuan dia ialah RNA ni. And then nanti asid amino akan duduk di atas setiap gerabak-gerabak tu dan dia bersambung dan akan jadi protein. Okey, jadi untuk COVID, untuk coronavirus ini, dia ada 3 jenis protein. Dia ada protein yang kan kita selalu tengok bentuk virus tu dia bulat, lepas tu dia ada spike dekat luar tu. Okey, spike itu protein. Okey, nama dia spike protein lah. Lepas tu dia ada protein untuk buat envelope dia, dia ada protein untuk buat membrane dia. Jadi untuk membuat vaksin menentang coronavirus ni, kita saintis dia baca maklumat pada protein spike tu yang dekat luar bulat tu, yang spike yang macam tanduk tu. Jadi RNA yang diambil untuk dimasukkan ke dalam vaksin ini ialah acuan untuk membuat protein spike itu. Okay, jadi mRNA ini akan disuntik ke dalam badan kita, lepas tu dimasuk ke dalam sel kita, and then sel kita akan kenal dia akan membina protein spike ini. And sistem imun kita akan mengenal pasti protein ini, lepas itu akan memberi ingatan akan menyimpan ingatan tu untuk lain kali bila kena serang lagi lah. Jadi lepas tu protein ni akan terhapuslah daripada badan kita. And then apa kelebihan mRNA vaksin ni? Satu, dia tak menggunakan sebarang haiwan ataupun serangga ataupun sel ataupun tumbuh-tumbuhan. Dia tak gunakan apa-apa. Semuanya dibuat dalam makmal menggunakan genetic engineering. Lepas tu lagi satu, disebabkan dia mengenal pasti spike protein ini, semua virus-virus yang ada spike akan dikenal pasti oleh sistem imun kita. Jadi apa saja virus yang datang nanti, kalau dia bawa protein spike tu, dia akan diseranglah oleh antibody kita. So untuk mRNA vaksin ni, dia akan menyerang semua jenis coronavirus yang nanti akan kita jangkiti kalau kita dijangkiti nantilah. So itulah sedikit technicality untuk vaksin yang kita akan ambil nantilah. Jadi soalan seterusnya, adakah vaksin ini halal? Okey, ini yang selalulah apa-apa sahaja yang datang ke dalam negara kita, inilah soalan yang akan ditanyalah, biasalah macam tu. Jadi untuk vaksin ini, badan-badan agama kita, saya nampak dia dah sepakat dah mengatakan ini halal berdasarkan maklumat yang diberi kepada mereka lah. And then kita cakap dari segi saintifik dia,
biasanya basis halal ke tak halal ni sama ada dia menggunakan unsur-unsur haiwan, sel-sel ada babi kat dalam tu ke tidak, ada janin ke kat dalam tu ataupun ada apa lagi? Ada apa-apa sahaja yang inilah alkohol pun ada juga orang tanya saya kalau dia ada kat dalam tu. Jadi macam saya cakap tadi dia untuk pembinaan ataupun production vaksin ini tak ada sebarang haiwan ataupun sel digunakan. 100% dia digunakan dia dibina di dalam amal. Biasanya sel-sel apa ni janin yang dicakap janin kambing ataupun buah pinggang monyet, monyet ke? Buah pinggang monyet ataupun janin manusia ini digunakan untuk ni lah untuk culture, tapak culture dia. So dalam kes ni tak ada lah. Jadi isu halal tu tak ada lah dekat dalam ini. And then disebabkan ini juga bukan sesuatu organisma, mRNA bukan organisma jadi tak perlukan sebarang bahan pengawet, tak perlukan inilah jadi tak ada lah bahan-bahan yang ditakuti tu. Aluminium pun tak ada, dia tak perlukan adjuvant. Adjuvant ni bahan yang bila kita letak dalam vaksin tu dia akan membantu untuk ha, untuk sistem imun kita lebih bertindak lebih baik lagi dan juga untuk dia bertahan lama lagi. Apa ni? Sistem tu bertahan lama dalam badan kita. Ingatan sistem itu untuk menghasilkan antibody. Baik, jadi seterusnya kalau ada soalan tanya je lah ya. Nanti saya akan tengok kalau ada soalan yang saya boleh terus jawab ataupun lepas ni. Saya jawab soalan yang saya tahu jawab je lah. Kalau saya tak tahu jawab nanti saya suruh Musodik jawab. Lepas tu yang paling penting saya rasa tapi jarang orang tanya, yang masih saya tanya tu ialah adakah vaksin ini selamat? Jadi soalan ni sebenarnya selalu juga ditanya tapi dia tanya soalan yang seterusnya nanti saya akan cakap pasal itu. Apa ni soalan keselamatan ni sebab satu dia baru. Lagi satu sebab ada refuse kan daripada US citizen yang tak nak ambil daripada Pfizer vaksin ini. Jadi kita pun skeptikal lah, kita ragu. And then saya terangkan sikit lah macam mana bukan vaksin ni saja, macam mana ubat dihasilkan ya di dalam dunia ni, bukan dekat tempat kita je ataupun bukan Pfizer saja ataupun bukan Moderna saja. Semua ubat yang dihasilkan ni melalui peringkat-peringkat pra-klinikal dan juga klinikal. Pra-klinikal ni panjang apa ni peringkat ini. Dia dari peringkat dalam makmal di mana kita asingkan bahan aktif itu, lepas tu kita uji dekat pada kita uji dalam tabung uji lagi pada sel, uji lagi pada organisma kecil, uji lagi pada organisma besar, uji keselamatan dia adakah ditoksik ataupun tidak, uji lagi apa keberkesanan dia, uji lagi lepas tu study lagi mechanism of action dia, mekanisme tindak balas dia. Jadi banyaklah. Selepas melepasi praklinikal ini, barulah kita boleh untuk teruskan kepada clinical test. Clinical test ni ada 4 peringkat. Saya rasa ini pun dah ramai dah orang baca sejak kita bercakap pasal vaksin ni. Saya rasa ramai lah orang dah baca ataupun orang dah dengar. So peringkat-peringkat dalam clinical ni dia melibatkan manusia. Dia melibatkan berpuluh-puluh ribu manusia, bukan beberapa orang ataupun bukan berpuluh-puluh ribu, dan juga melibatkan apa ni berbagai etnik ataupun umur, and semua ni dimonitor, and ada yang ini ada control dia. Control tu maknanya sebahagian dibagi ubat tu, sebahagian lagi dia tak bagi ubat tu. Jadi ni nak tengok kalau sama tak kesan dia. Kalau yang bagi ubat tu sama kesan dengan tak bagi ubat tu, gagal lah ujian klinikal tu. And ujian ini lama dan juga mahal kos dia. Dan setiap fasa ini, fasa praklinikal ataupun fasa klinikal, tak kisah berapa lama dah dijalankan eksperimen itu ataupun berapa lama dijalankan ujian-ujian itu, kalau salah satu fasa tu digagal, semua tu kena dihentikan. Tak boleh disambung lagi. Contohnya dah sampai ke fasa 2, clinical trial, dah banyak berbilion-bilion habis duit, dah bertahun-tahun buat dan dia gagal, dia tak boleh teruskan. Okay, so beginilah ketat macam mana untuk menjaga keselamatan dan juga efikasi untuk memastikan keberkesanan sesuatu ubat tu. Kita pun dah dengar baru-baru ni yang Australia berhenti ujian vaksin dia pada fasa 2 sahaja sebab dia gagal. So sekarang dia kena beli daripada luar lah untuk vaksin untuk negara dia. Okey, apa lagi?
Lepas itu, setelah berjaya semua sampai ke fasa 3, baru dia layak untuk memohon kelulusan untuk pendaftaran ubat tu lah dengan kalau dengan kes kita dengan FDA lah. Selepas kelulusan FDA tu, dan kelulusan FDA ni tedious lah. FDA ni kita selalu sebut-sebut nama dia bukan sebab dia US tapi sebab dia gold standard lah untuk apa ni regulasi pendaftaran ubat ni. And then lepas tu lulus FDA, untuk masuk ke Malaysia dia kena lagi melalui MPRA, National Agensi Kawalan Agensi Agensi Kawalan Farmaseutical Kebangsaan. Okay, so Pfizer sudah pun baru je menghantar permohonan kepada MPRA untuk meluluskan vaksin dia ni masuk ke Malaysia. Jadi MPRA akan check lagi apa-apa yang dilaporkan oleh Pfizer. Dalam tu dia cakap ada apa, ada bahan ini, dia akan check betul ke bahan tu ada. Okay, baru diluluskan. So sangat ketat sehingga sampai kepada bahu kita untuk dicucuk. Macam-macam perjalanan lah yang dia dah lalu untuk memastikan apa ni yang ini selamat. Lepas tu, soalan seterusnya. Kalau dia sangat selamat dan sangat ketat dan sangat panjang proses untuk buat vaksin ini, kenapa cepat? Ini yang saya rasa yang paling awal yang orang tanyalah sebab baru berapa bulan, 9 bulan, 10 bulan macam tu kita dah dapat kan, dah keluarkan production pun dekat pasaran. Sebabnya Pfizer mula pada fasa 3. Ini bukan baru. Eksperimen ataupun eksperimen dalam makmal sudah pun dari tahun 90-an dah dibuat. Lepas tu diimplementasi ke dalam vaksin. Teknologi mRNA ini sudah pun dibuat pada tahun 2000 lebih. Saya rasa 2003 ataupun 2004 kot macam itu. Jadi dia bukan baru. Bila wabak ni sampai, syarikat farmaceutical dah boleh terus gunakan teknologi yang ada tu. Dan lagi pun sebab ini berlaku seluruh dunia ya. Jadi bila virus ini ditemui, awal-awal ditemui, saya tak tahu lah berapa lama selepas tu, mungkin beberapa minggu, China sudah pun berkongsi dengan seluruh dunia jujukan RNA virus tu. Jujukanlah. Dia dah berkongsi maklumat RNA tu kepada seluruh dunia. Jadi saintis-saintis seluruh dunia ni bersama-sama untuk membaca kod dekat dalam RNA tu, untuk menterjemahkan kod itu supaya nanti boleh untuk kita buat RNA yang sama macam itu juga di dalam makmal. So ini dibuat bersama-sama dan sebab kes ini pandemik juga, ada banyak dapat bantuan dana untuk cepatlah dibuat dihasilkan vaksin ini. So sebab itulah dia cepat. Banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan dia lebih cepat daripada biasa untuk dihasilkan. Right. Apa lagi? Okay. Saya jawab soalan sekejap. Tak apalah, saya jawab nanti sebab ada beberapa soalan. Adakah side effect? So ini yang paling banyak ditanya sebenarnya. Saya pun rasa surprise juga sebab kenapa orang tanya side effect. Ada yang cakap dia bukan tak nak vaksin tu tapi sebab takut ada side effect dia. So side effect ni ada. Semua ubat ada side effect dia. Semua. Tak ada ubat yang tak boleh nak cipta satu ubat yang tak ada side effect dia. Yang pertama, badan kita kompleks. Kita katalah macam yang sakit ialah kaki kita. Bila kita makan ubat tu, selagi untuk ubat tu sampai kepada kaki kita, dia dah melalui banyak proses, dia lalui banyak fisiologi proses, dia banyak laluan dia. Jadi dia dah banyak bertemu, berlanggar, berinteraksi, bereaction dengan tempat-tempat lain juga. Jadi dia akan adalah side effect tu. And lagi satu, susah untuk buat satu drug yang tak ada side effect sebab orang lain-lain. Jadi fisiologi setiap orang tu berlainan. Jadi dia memang ada. Sepatutnya ialah kita jangan takut kepada side effect, kepada kesan sampingan. Kita kena tahu kesan sampingan tu supaya kita bersedia. And kita tahu kalau kita dapat sebarang kesan, kita tahu adakah ini kita perlu risau ataupun dia tak perlu risau. Kesan sampingan ni bukan kesan yang
kesan sampingan ni bukan kesan yang kita kena risau. Contohnya, katalah kita kata kesan sampingan kalau kita makan antihistamin, kita akan mengantuk. Jadi, lepas makan ubat tu, bila kita mengantuk, kita tahu, oh ini tak ada apa-apa, ini sebab kesan sampingan ubat itu. Sepatutnya macam itu. And doktor pun boleh ada precaution lah. Kalau dia bagi kita ubat tu, dia akan cakap, oh lepas ni jangan driving, jangan mengenali mesin berat, janganlah buat apa-apa yang membahaya kalau kita mengantuk, macam itu. Jadi ini keperluan untuk kita tahu ada vaksin ni tak ada ke tak side effect dia. And then bagus kalau kita tahu, kalau kita dapat sebarang efek yang lain, then kita boleh buat laporan. Okay, so saya bacakanlah side effect dia untuk ini. Okay, yang pertama side effect dia ialah sakit pada tempat injek tu. Ini yang paling banyak lah dilaporkan, 84%. So semua orang yang kena injek dekat bahu tu, lepas injection tu, tempat injek tu dia sakit, dia jadi merah, dia macam itulah. So ini side effect dia. Lepas tu yang kedua, keletihan. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, sakit sendi, sakit otot dan juga demam. Demam paling sikit lah 14%. Jadi lepas dapat vaksin tu, kalau sakit kepala ataupun sakit otot, demam, itu memang kesan sampingan dia. Jadi kita tahu yang kita tak perlu risau. Okay, and then kesan ini dalam clinical trial dilaporkan dia sangat common dalam semua vaksin pun. Macam baby kalau lepas kena cucuk, dia akan demam lah sehari dua. And then dia tak ada sebarang komplikasi dan juga dia cepat baik lah. Sekejap je dia akan sembuh lah sendiri. Lepas tu ada juga kesan-kesan yang yang severe, yang baru lagi yang ni, contohnya yang allergic yang severe tu. Itu pun dalam pemerhatian juga sekarang sebab tak tahu lagi betul sama ada kesan itu disebabkan oleh vaksin ataupun bukan. Dan Pfizer cakap dia akan tunggu 6 minggu macam tu untuk bagi conclusion lah. Sebab dalam ujian ni kalau kita ingat dia ada kontrol, dia ada orang yang dapat placebo, ada orang yang tak dapat, ada orang dapat vaksin. Jadi yang dapat placebo tu pun ada juga yang allergic reaction. Lepas tu ada juga yang orang yang ada sejarah allergic tapi dia tak dapat pun allergic lepas kena vaksin. Jadi dia kena ada conclusion lah untuk menentukan sama ada dia side effect ataupun tak. Tapi katalah nanti lepas kita dapat vaksin tu, lepas tu kita dapat efek yang tak ada dalam senarai side effect ini. Contohnya nanti ada tumbuh bintik-bintik merah dekat kulit kita. Dan kita boleh laporkan, dia ada sistem pelaporan di KKM ataupun di NPRA untuk melaporkan. Lepas tu semua laporan-laporan ini dalam clinical trial keempat dia akan dikumpulkan dan akan disiasatlah sama ada adverse event ini adalah disebabkan vaksin ataupun tidak. Sebab kadang-kadang mungkin juga bukan sebabkan vaksin. Mungkin juga sebelum tu kita makan udang, lepas tu kita allergic, tapi lepas makan udang kita pergi injek vaksin. Mungkin. Kan macam itulah. Jadi jangan takut pada kesan sampingan. Okay, kita patut tahu kesan sampingan ni supaya kita boleh bersedia untuk apa-apa yang akan berlaku lah. Macam tu. Baik. So, bekas pesakit COVID ni, dia dah kena COVID, perlu lagi ke dia vaksin? Sebab mungkin dia dah membina sistem imun dia sendiri dekat dalam badan dia. Okay, sorry. Saya lidah saya tak berapa ni. Okay, bolehkah badan kita menghasilkan antibody selepas jangkitan? Boleh. Okay. Malah ada negara yang cadangkan kita ada macam immunity passport dipanggil. Macam kalau siapa-siapa yang dah berjangkit, dia dah ada satu bukan virtual lah, macam dia dah boleh cakap dia tak payah lagi, dia dah boleh cross border, dah boleh travel sebab dia sudah pun dijangkiti. Tapi dalam sains semua tu it has to be demonstrated. Dia kena ditunjukkan yang memang betul dia menghasilkan antibody itu. Okay, dia ada imun kepada itu. Jadi ini kena diperiksa dulu, disiasat dulu, dikumpulkan maklumat-maklumat dulu, betul ke tak? And then ataupun jangkitan yang macam mana yang boleh badan kita membina antibody itu? Jangkitan yang simptomatik ke, asymptomatic ke, jangkitan yang sikit ke, jangkitan yang teruk ke, yang mana satu? Jadi ini perlu direkodkan dan juga disiasat lah. Setakat ini semua orang dah walaupun sudah dijangkiti masih perlu menerima vaksin sebab ada orang yang dah dijangkiti dapat jangkitan kedua. Okey, jadi itu juga ada satu tanda-tanda yang mungkin bukan semua orang dapat membina sistem imun dan ada juga yang tak dapat. Jadi kita nak tahulah
apa ni, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat. Tapi kalau vaksin, dia sangat regulated, dia dah well regulated. Okay. Okay, apa lagi? Oh, okay. Yang mutation yang baru tu kan, yang dekat UK tu, itu pun, okay, itu, um, okay. So mutation yang baru tu, dia corona, okay. Kalau ikut logik dia, dia coronavirus juga. Dia ada juga spike itu. So dia ada protein spike itu juga. Jadi kalau ikut logik, memang vaksin ini boleh um, digunakan untuk menentang virus itu juga. Tapi disebabkan semua ini perlu it has to be demonstrated, tak boleh kita nak buat kesimpulan yang macam itu. Kena juga apa ni? Kena juga diperiksa dan di disiasat. Dan saya dengar juga sebenarnya mutation tu berlaku pada spike itu, tapi saya tak sure. Siapa-siapa yang tahu mungkin boleh komen. Sebab saya tak baca artikel tu, saya baca portal. Jadi saya tak tahu betul ke tak portal tu. Dia cakap mutation tu berlaku pada spike. Kalau berlaku pada spike, mungkinlah kita perlu risau. Okey, sebenarnya inilah yang Pfizer cakap nak 6 minggu. Macam tak logik pula kalau dia nak tunggu adverse effect 6 minggu. Dia nak siasat. Okey, so apa lagi? Soalan seterusnya. Okey, ramai yang dah sembuh. Okey, ada 96% yang sembuh daripada COVID ini. So ramai yang dah sembuh, tak payah ada vaksin pun sebelum ini. Okey je. Jadi kenapa kita kena vaksin juga? Maknanya apa ni, kalau kita boleh sembuh sendiri daripada penyakit itu. Vaksin ini dia bukan untuk menyembuhkan jangkitan COVID. Dia untuk pencegahan sebelum kita kena jangkitan, dan kita cegah dulu. So lainlah dia punya ni pendekatan dia untuk rawatan menggunakan vaksin ni. Okeylah, apa ni, walaupun ada 96% yang sembuh, kita jangan lupa ada yang meninggal. 4% yang meninggal tu ramai, ya, kalau seluruh dunia. Jadi apa ni, kalau kita boleh juga, tak boleh sebenarnya nak mengambil risiko untuk, sebab sekarang ni ubatnya tak ada, ubat untuk apa ni, COVID ni tak ada. Jadi kalau kita kena jangkitan, kita cuma ikutlah, kalau nasib kita baik kita sembuh, nasib tak baik tak sembuh, macam itu je lah. Itu je kemungkinan dia. Jadi satu-satunya pilihan yang ada ialah untuk vaksinkan diri kita untuk mencegah lah. So kita dah dalam situasi we have nothing to lose sekarang dengan apa ni, dengan coronavirus ni. Okay, selepas tu apa lagi soalan? Apa yang ada dalam vaksin ni? Ini pun saya pun tengok juga ada ramai juga orang yang bijak-bijak, ya, yang belajar tinggi-tinggi, yang cakap dia tak nak vaksin ni bukan sebab dia anti vaksin, tapi sebab dia tak tahu apa kat dalam tu. Sebenarnya ini dah lama dah diterbitkan, cuma kena pergi bacalah apa ni, bahan-bahan kat dalam tu. Ini kita cakap pasal mRNA sahaja ya sekarang. Nanti kau nak cakap pasal lain nanti kemudian. So tak banyak pun bahan kat dalam tu. Jadi tak susah pun kalau kita nak cari, dan boleh hafal kalau kita nak hafal kan bahan-bahan kat dalam tu. Jadi, saya bacalah dekat sini kalau siapa nak ingat. Yang pertama, mestilah ada mRNA tu. Okey, ini bahan-bahan yang ini satu bahan yang utamalah dekat dalam vaksin tu. mRNA tu ada. Lepas tu ada lipid. Lipid ni nama dia panjang, kalau saya nak baca dia sekumpulan apa ni, asid lemak. Ada termasuk kolesterol juga dalam tu, and then apa ni, polyethylene glycol juga. So lipid ni kegunaan dia untuk dia trap mRNA kat dalam lipid tu supaya bolehlah bergerak pergi masuk ke dalam sel kita. Saya tak tahu nak explain macam mana, tapi macam tu lah, because sebab RNA ni kalau dekat dalam virus, dia ada apa ni, glycoprotein kulit dia tu untuk cover dia. Jadi kalau dia sebab dia bukan dalam virus, dia bebas lah, jadi dia perlukan bekas untuk dia duduk kat dalam tu. Jadi lipid ni digunakan sebagai bekas tu lah. So duduk kat dalam tu, lipid ni akan carry apa ni, mRNA ni bawa ke dalam sel kita, dalam cytoplasm, untuk ditranslatekan kepada protein lah, kepada spike protein. Lepas tu selain daripada lipid, ada garam. Okay, garam ni ada sodium chloride, ada sodium ada potassium chloride, sodium phosphate, potassium phosphate. Ada 4 jenis garam. Sodium chloride ni ialah garam yang kita masak tu lah, yang kita makan nasi, makan lauk kita masak itu. So dia tak adalah, dia tak bahaya pun. So garam ni adalah buffer. Buffer ni kegunaan dia untuk
Kalau dulu kat sekolah masuk Mama Sains kan dia akan ada buffer solution. Dia untuk mengawal pH. Jangan pH tu terlalu uh, dia tak semestinya nak mengawal terlalu acidic ataupun basic. Nak mengawal berapa pH yang kita nak. Sebab kita nak pH tu lebih kurang sama macam pH badan kita. Kalau pH tu tak sama nanti terbakarlah kan badan kita bila masuk itu bahan itu. Apa ni? Lepas tu ada gula sukrus. Sukrus ni gula yang kita minum dalam teh tu lah. Okay, jadi dia tak adalah bahaya kita boleh makan pun. So sukrus ni kegunaan dia untuk jaga, sebabnya mRNA ni dia simpan dekat dalam cryogenik ya, yang sangat sejuk. Nanti kita cakap lagi pasal peti sejuk yang -70 ni kan. Dia simpan dalam tempat yang sangat sejuk. Jadi apa ni? Gula ni digunakan untuk preserve, untuk menjaga keselamatan mycel ni bila keadaan sangat sejuk. Bila kita tor dia nanti bila kita panaskan balik dia, tak adalah dia macam rosak ataupun dia kemik, melekit antara satu sama lain. So itulah kegunaan-kegunaan dia. So ada bahan dia mRNA, lipid, garam, gula. Itu sahaja. 4 itu. Okay? Dan kali kalau siapa lagi nak tahu, ini je senang boleh hafal ya. Tak banyak pun bahan-bahan dia. Okay, jadi apa lagi yang kita nak tahu pasal ini? Dengan soalan dia. Okay, so dah sekejap je, setengah jam. Okay, apa ni? So ini yang kita cakap pasal sikit lah sebab kita beli juga daripada company lain. Jadi cakap sikit tentang vaksin-vaksin dari company lain lah. Lepas tu dia ada vaksin yang menggunakan virus juga. Tapi virus tu dia tak aktif sebab bahagian jin yang boleh membantu dia, yang boleh membuat dia berupaya untuk replicate dah dibuang. Jadi tak boleh replicate. Dimasuk dalam badan kita, lepas tu dia terhapuslah macam itu dengan sistem dengan antibody badan kita akan keluarkan dia daripada badan kita. Okay. Kita beli yang pertama kita beli daripada Pfizer, yang kedua kita beli dari AstraZeneca, lepas tu yang saya dengar belum beli lagi tapi dah booking dengan 2 company dari China dan 1 Rusia, di Sinovac Biotech dengan CanSino Bio dan juga Gamaleya. So kita ini belum lagi sampai, ini masih lagi di clinical trial phase 3, fasa 3 ujian klinikal. Belum lagi lulus tapi kita dah book dulu. Nanti bila dia lulus je kita akan dapat priority lah untuk dapat stok tu. So sekarang seluruh dunia tengah berebut-rebut untuk dapat stok sebab ini kita bercakap tentang berbilion-bilion dos ya. Bukannya dos yang macam 300-400 botol macam tu tak. Jadi kita kena seluruh dunia tengah berebut nak dapatkan vaksin ini. Lepas tu okey, saya cakap sikit. Okey, kalau yang guna virus ni sama konsep dia dengan saya cakap tadi. Yang masukkan virus, yang dia punya sistem imun kita kenal pasti virus tu and then akan bertindak balas. So sama je. And then virus yang digunakan tu pun yang jenis yang ada spike juga. Tapi virus tu tak bahaya ya. Bukan virus yang boleh menyebabkan jangkitan kepada kita. Okay. Lepas tu siapa lagi buat? Sinovac guna virus COVID. Virus coronavirus. CanSino guna human adenovirus. Okay, adenovirus ni virus yang buat kita kena sesama tapi dia tak bahaya dan dia tak buat kita sakit lah. Sebab dia dah mati pun, dia dah tak aktif pun. Okay, dia guna bekas macam virus tu, dekat dalam dia ada DNA. Okay, adenovirus ni ada DNA, lepas tu dia ada bekas dia yang protein dekat luar dia tu, envelope dia tu. DNA kat dalam tu dah diubah sesuai untuk dia tak boleh replicate, tapi kita nak guna bekas dia tu untuk bawa masuk vaksin tu ke dalam badan kita so that dia boleh menembusi cytoplasm, menembusi membran sel kita untuk masuk ke dalam cytoplasm. Sebab virus ni dia punya envelope tu dia ada protein yang boleh menembusi sel kita. Kalau dia tak tembus tak guna juga, dia masuk dalam kita inject tapi tak boleh masuk dalam sel, dia tak boleh nak tembus. Okay. Lepas tu Sputnik 5 ni sama juga teknologi dia. Lepas tu ada banyaklah lagi yang yang in the pipeline. Yang masih fasa 2, masih fasa 3, masih lagi peringkat awal. Yang saya baru je baca semalam di Soberana dari Cuba. Cuba ni dah lama dah saya dengar masa awal-awal orang kena COVID dulu dia cakap dia dah buat tapi sekarang dia baru fasa 2. Okey, belum habis lagi fasa 2, baru nak masuk fasa 3.
Baik. Oh, lepas tu berita baik dia ialah saya baru je tahu tadi AstraZeneca sudah pun lulus apa ni dapat kelulusan untuk masuk ke fasa 4 untuk diedarkan tadi siang tadi. Okay. Alright. So um, Malaysia dah nak habis dah. Ini dah bukan soalan dah. Saya just nak okay. Saya just nak terangkan apa yang senario yang berlaku dekat Malaysia sekarang lah. Okay, kerajaan kita cakap dia dah berjaya untuk dapatkan bekalan untuk 80%. Dia cakap 80% rakyat Malaysia. Saya harap 80% penduduk Malaysia lah. Okay, cukup untuk membina apa ni herd immunity. Okay, 80% daripada populasi. Okay, so Malaysia menyertai COVID Initiative. COVID Initiative ni itu yang sebab hari tu kita dengar apa ni kita dapat AstraZeneca pada harga kos sebab COVID Initiative ni ialah satu inisiatif yang dibuat oleh WHO untuk negara-negara siapa yang nak join lah sebab PBB ni dia tak boleh paksa orang nak join ke tak. Jadi negara-negara dan juga dia cakap countries and economies tu macam company-company besar ataupun and then philanthropies yang nak join COVAX initiative ni. COVAX ni tujuan dia untuk memastikan semua negara sama ada dia miskin ataupun kaya dia akan dapat stok vaksin ini. Okey, bukan yang mampu beli sahaja yang dapat stok ni dan maknanya ada negara-negara kaya yang masuk grup ini juga, ada negara-negara yang tak kaya masuk juga. And then drug company pun kena masuk grup ini juga kalau dia nak dapatkan benefit daripada COVAX initiative ni lah. It's not COVAX, COVAX inisiatif ni. Jadi apa yang berlaku ialah negara-negara kaya akan menyumbang melalui COVAX. Dia tak menyumbang kepada drug company lah. Dia menyumbang melalui COVAX so that negara-negara miskin akan dapat pada harga yang yang dia mampu bayar lah. Dan bila ada inisiatif yang ni, kumpulan-kumpulan negara ni boleh dia ada bargaining power. Dia ada bargaining power untuk menawar harga dengan syarikat pharmaceutical tu. Jadi kita pun join juga sebagai beneficiary lah. So kita under optional purchase agreement, maksudnya kita masuk situ, kita pilih untuk kita sendiri yang nak pilih mana company yang kita nak, bukan ditentukan oleh COVAX. Okay, so kita dapatlah 10% daripada AstraZeneca tu pada harga kos disebabkan kita join COVAX initiative ni. Okey, lepas tu siapa yang akan divaksinkan? Okey, oleh kerana vaksin ni datang berperingkat, dia berperingkat satu sebab production dia masih lagi staggered. Yang kedua sebab kita perlukan logistik lah kalau kita nak stok banyak-banyak tapi kita tak boleh juga nak handle nak vaksin orang sekaligus banyak. Dia tak guna juga. Jadi bergantung pada kemampuan untuk di release vaksin itu. Jadi katanya keutamaan diberikan kepada yang lebih berisiko kena jangkitan, tapi macam mana mereka ataupun KKM mesti mengkategorikan siapa yang berisiko siapa yang tidak ini saya tak tahu lagi macam mana. Mungkinlah doktor dapat dulu ataupun orang tua, saya tak tahu macam manalah dia akan ada lah agaknya dia punya tu jadual tu siapa yang dapat dulu siapa yang dapat kemudian. Lepas tu dalam undang-undang Malaysia vaksin ni tak wajib. Okey, jadi kalau tak nak tak boleh paksa lah untuk divaksinkan. Dia bukan satu jenayah lah dalam undang-undang. Lepas tu yang yang tak termasuk dalam gumulaan ini ialah wanita mengandung dan juga yang ada immunocompromised. Dia tak dimasukkan dalam kumpulan yang akan menerima vaksin. Lepas tu juga ini untuk orang dewasa sahaja. Sebab cut off untuk umur untuk Pfizer ialah 16 tahun dan untuk AstraZeneca ialah 18 tahun. Jadi ini saja umur yang diuji pada fasa klinikal yang ketiga. Jadi untuk sekarang orang dewasa saja yang akan menerima vaksin ini. Okay, so immunocompromised ni orang-orang yang ada masalah dengan sistem imun dia, macam ada beberapa penyakit, contohnya macam tadi orang yang ada alergik yang teruk ataupun penyakit-penyakit macam SLE, lupus, okay. Lepas tu apa lagi? MS, multiple sclerosis. Okay, siapa yang ada penyakit ni dia akan tahulah. Okay, kalau you tak tahu penyakit benda ni apa, maknanya you tak adalah penyakit ni. Alright, so itulah orang-orang yang akan divaksinkan nanti.
Apa lagi? So, selepas vaksin, apa yang berlaku? Saya dengar dia akan beri satu e-certificate untuk untuk menandakan yang kita sudah pun divaksin. Tapi ini saya dengar lah, saya tak tahu, saya tak nampak pun benda tu macam mana. Saya tak ada baca dekat mana-mana lah ni. So, dalam yang kita dapat ni sebenarnya dia dipanggil fasa klinikal keempat, tapi dia bukanlah fasa uji kaji. Uji kaji dah habis, dah habis pada fasa ketiga. Yang ini dia berikan kita vaksin, lepas tu dia akan monitor apa yang berlaku kepada kita. Adakah akan ada adverse event lagi selepas ini? Adakah kita akan, berapa orang yang akan membina immune system, berapa orang yang tak akan membina, selepas berapa tahun immune system ni akan bertahan. Ini akan dimonitor. Saya tak tahu berapa lama untuk ini. Mungkin biasanya 1 hingga 5 tahun, tapi untuk vaksin ni saya tak tahu. Mungkin maklumat dia ada, je saya yang tak terbaca ke, ataupun siapa yang tahu bolehlah komen ataupun bagi tahu nanti. Okey. Sekiranya ada adverse event, boleh laporkan, ada sistem untuk pelaporan, ataupun kalau tak tahu nak lapor macam mana, pergi klinik, jumpa doktor dan bagi tahu dia. And then dalam masa berapa hari saya kena, lepas vaksin saya kena macam ni dan doktor tu akan laporkan lah. Okay. Okey, ini penting. Selepas vaksinasi, kita belum boleh bebas untuk keluar suka-suka berhimpun beramai-ramai, tak pakai mask, tak basuh tangan, tak boleh. Kita masih tak boleh buat macam itu lagi sebab kita tak tahu berapa lama sistem immune system kita akan membina sistem pertahanan ini. Betul ke saya cakap? Okey, Naiman faham kan apa ni saya punya ni. Kita tak tahu berapa lama. Sebabnya yang saya dengar hari tu di India, yang menteri dia lepas kena vaksin tu beberapa hari, lepas dia dapat vaksin beberapa hari dia kena COVID. Tadi baru ada seorang share dengan saya di US, dia dapat Pfizer, dia ambil apa ni mRNA, lepas tu dia dapat jangkitan. Tapi sebab dia guna mRNA, tak mungkinlah jangkitan tu daripada vaksin. Ini maksudnya badan dia belum lagi, dia dah, walaupun dia dah kena vaksin. Betul lah. Walaupun dah kena vaksin, badan dia belum lagi membina sistem itu. And then vaksin ni ada 2 dos. Satu, dos yang pertama untuk immune system kita berkenalan dulu dengan mRNA ni, dah kenal semua, dah boleh nampak dia punya struktur macam mana semua. And then lepas 20 hari, dia depends pada yang Pfizer ni 20 hari, ada yang 3 minggu, 20 hari is 3 minggu lah kan. Ada yang 2 minggu kena ambil second dose untuk enhance dia punya ability untuk mengingat lah. So ada 2 dos. Okay, so lepas 2 dos, ini pun akan dipantau juga berapa lama saya tak tahu dia pantau ke tak untuk fasa keempat. Mungkin fasa 3 dulu dipantau. Saya tak tahu dipantau ke tak untuk berapa immune system kita ni dihasilkan. Apa lagi? Lagi satu. Itu satu sebab dia. Lagi satu, sebabnya kita ni terima vaksin berperingkat-peringkat. Jadi selagi tak semua orang, saya dengar sampai bulan 11 dia akan habislah untuk fasa vaksin ini. Selagi tak semua orang dapat vaksin ni, selagi itulah kita masih kena berjaga-jaga untuk tak menjangkitkan orang ataupun tak jadi penyebar. Sebab kalau kita divaksinkan, kita mungkin ada virus tu dekat badan kita, tapi kita tak kena jangkitan tu sebab kita vaksin, tapi kita masih boleh sebarkan kepada orang lain yang tak vaksin. Okey, jadi masih kena pakai mask juga, masih juga kena menjaga jarak dan jaga SOP semualah walaupun selepas dapat jab. Okey. Okey, saya rasa itu je lah. Okey. Yang lain-lain tu adalah beberapa soalan yang saya tak tahu menarik ke tak. Saya rasa macam tak menarik sangat. Apa ni? Kenapa Malaysia tak buat sendiri? Boleh kalau nak buat. Dia lagi lama dan lagi mahal lah kalau kita nak buat. Sebab kita dengar kan nak beli peti sejuk yang negatif 70 tu pun bising kan sampai parlimen. Dan kita nak bercakap pasal serious scientific study kan. Macam logik lah sikit macam tu. Lepas tu 6 orang yang mati tu. Ini pun saya rasa dah ramai orang tahu ni sebab dah banyak dah diterangkan. 2 orang daripada 6 orang yang mati tu, 2 orang yang dapat vaksin. And then 2 orang tu, satu mati sebab heart attack, satu lagi sebab atherosclerosis. Atherosclerosis ni yang jantung dia tersumbat dengan kolesterol tu.
Itu sebab dia. Lepas tu itu je lah, saya rasa yang lain tak menarik sangat. Adakah dimasukkan chip? Tak ada. Saya malas nak komen yang itu. Itu je lah. Sekejap je 40 minit. Saya minta maaf. Saya cuba um, nak bercakap so that saya rasa boleh difahami kan, dia tak usah sangat nak faham. Okey, jadi saya ambil soalan lah. Saya tak boleh pulangkan kepada Benz kan kat sini. Okey, tak apa. Saya ambil soalan saya sendiri. Wait. Okey, kalau kita ambil vaksin ini, dia akan bertindak balas tak dengan strain baru COVID yang baru daripada atau perlu membuat. Okey, ini saya dah jawab tadi. Dia mungkin sepatutnya boleh, tapi kena dibuktikan dulu. Kena dikaji dulu sama ada dia berkesan ke tak. Okey, sebab strain baru ni pun dia ada spike protein juga. Zahin. Okey, dari Ahmad Zahin Zabidin, macam mana vaksin boleh dihasilkan dengan cepat jika nak dibandingkan dengan vaksin yang lain? Okey, ini sudah dijawab Ahmad Zahin ya. Mengenai mutasi baru sedang tersebar ke seluruh dunia, apakah vaksin sedia ada, Pfizer, Moderna dan semua pemudaan? Okey, mutasi baru ni berlaku sepanjang masa. Yang kita ada sekarang ni bukan yang asal ya, bukan yang asal daripada Wuhan tu. Ini sudah pun termutasi yang kita ada sekarang ni. Dan itu pun mutasi seterusnya lah. Jadi mutasi tu memang akan berlaku sebab apa ni? Sebab itu juga vaksin ini dibina ataupun dibuat untuk menyerang spike protein tu. Sebab coronavirus semua ada protein tu. Semua ada spike tu. So jadi sepatutnya vaksin ini boleh mencegah kita daripada semua jenis coronavirus. Semua jenis virus yang ada spike protein tu. Mengaitkan penciptaan vaksin ini sebenarnya untuk mengawal manusia. Okey, daripada Amir Hamzah, boleh bagi pandangan sedikit dengan satu kumpulan yang mengaitkan penciptaan vaksin ini sebenarnya untuk mengawal manusia. Ketuanya ialah WHO sebab naik meluat pula dengan kumpulan yang hanya main sembuh. Okey, saya sebenarnya tak ada pandangan dengan orang ini. Kalau nak mengawal manusia, berapa orang yang dah mati ya dengan COVID ni? 900,000? Saya tak tahu betul kat nombor yang saya cakap ni. Saya rasa 900,000. Kita ada 7.8 bilion sekarang. Dia kalau ikut nombor tu dia tak adalah signifikan sangat dari segi populasi. Dia kalau kita cakap pasal populasi sebab kita nak kurangkan global warming ke ataupun nak kurangkan carbon footprint ataupun nak untuk food security, dia tak signifikan untuk itu. Tapi saya tak tahulah kenapa dia nak kurangkan nak mengawal manusia ni. Better dia bagi macam ubat perancang keluarga ke macam tu kan. Boleh juga syarikat tu jual daripada dia buat vaksin kan. Okay, please read my reference COVID explained by Dr. Fauci. Okay, wah panjangnya. Okay. Okay, ini Joe Carey share something daripada Dr. Fauci ni, dia kerja dengan pharmaceutical company kan? Saya tak ingat lah dia kerja dengan company mana. Okay, boleh baca ya yang copy paste ni. Lepas tu soalan seterusnya, adakah vaksin COVID-19 akan kekal dalam sistem imun kita setelah mengambil? Okey, untuk soalan ini, vaksin ini mRNA ni dia sangat tak stabil. Sebab tu kita kena simpan dia dalam negatif 70. Kalau dia panas je sikit, dia dah terurai. Okey. Jadi bila dimasuk ke dalam badan kita, yang perlu ialah dia masuk je ke dalam satu plasma kita. Ribosom akan ciptakan ataupun akan buat protein. Lepas tu immune system kita akan kenal protein tu. Itu je yang perlu berlaku. Pendek je itu. Dia masuk ke dalam sel. Sel kita akan membina protein. Lepas tu immune system kita mengenal pasti protein. Cukup. Dah settle. Dan lepas tu tubuh kita akan kumuhkan dia, akan keluarkan dia. Dia akan terurai pun kalau kalau tak berlaku apa-apa pun dia terurai juga. Okay, sebab dia tak stabil pun. And then sebab dia xenobiotic ya, dia bukan bahan yang
bahan yang sepatutnya ada dekat dalam badan kita. Badan kita ni kalau apa-apa je yang masuk yang sepatutnya tak ada dekat dalam sistem kita, dia akan repel, dia akan remove keluar. Okey, jadi dia tak akan duduk dalam badan kita lama-lama. Jangan risau. Semua ubat pun macam itu. Semua ubat untuk mendapatkan kelulusan. Jangan risau jangan ingat macam kita makan Panadol nanti dia duduk berkumpul dalam badan kita selama 40 tahun. Dia tak boleh. Sebab sebelum ubat tu diluluskan, dia kena tunjukkan juga yang ubat ini bila kita makan, dia berjaya dikeluarkan daripada badan kita. Okey, ini kena dibuktikan dahulu. Baru boleh diluluskan untuk ubat ni dibangunkan. Okey, dalam lepas clinical trial yang ketiga tu sebelum FDA luluskan, dia kena tunjukkan bukti yang ubat ini tak akan kekal dalam badan kita, dia akan keluar daripada badan kita. Okey, dah habis ke soalan dia? Okey, saya rasa dah tak ada. Ke saya tertinggal? Komen, okey, no. Okeylah, saya rasa itu saja untuk malam ini sejam. Jadi terima kasih banyak-banyak dan maaf sebab tadi ada gangguan teknikal. Tunggu lama juga setengah jam. Jadi itu sajalah. Saya uh, pulangkan kepada kuliah buku kepada Besali. Terima kasih banyak.